Assalamualaikum dan selamat datang ke AJF. Okey, hari ni saya nak review OBD2 scanner. Kat tangan kiri saya ni, harga dia RM15.90. Manakala tangan belah kanan ni harga dia RM2,399. Beza kau-kau kot harga dia. Saya yakin ramai lagi yang tak tahu apa benda ni. Dan kenapa OBD ni penting gila untuk para mekanik. Okey, walaupun anda bukan mekanik tapi ilmu ni sangat penting sebab jarang orang nak kongsi. Okey, basically nama penuh bagi singkatan OBD adalah onboard diagnostic. Fungsi dia adalah untuk scan komputer ataupun otak kereta tu kan pada sesebuah kenderaan. Tak kisahlah kereta ataupun pickup. Okey, nak bagi anda senang lebih faham macam ni lah. Contohnya bila saya onkan ignition, semua kereta mesti akan ada lambang kepala pipe ni atau nama betulnya adalah check engine light. Okey, bila kita start, kepala pipe ni sepatutnya akan hilang. Tapi kalau dia masih menyala, tak kira lah masa pandu ke, idling atau kadang-kadang dia berkelip-kelip, bermaksudnya ECU dah baca sesuatu yang tak kena pada enjin atau di luar default parameter yang telah disetkan dalam ECU. Dan untuk kes ni, lambang tu hilang masa enjin hidup. Adakah kesemua sensor saya dalam keadaan baik? Jawapannya tak semestinya. Sekejap lagi saya tunjuk kenapa. Okey baik, sekarang saya nak tunjukkan pada anda cara nak pakai Launch X431 Pro ni. Okey, first kali anda mestilah kena install dulu apps dia, sama ada dekat smartphone ataupun tablet. Tapi untuk kes saya ni, saya akan install dekat smartphone sebab lebih senang nak bawa ke mana-mana. Dan untuk nak dapatkan apps dia ni kan, dia bukan datang dari Play Store ataupun App Store yang kita kena download macam biasa tu tau. Tapi hanya seller je yang boleh bagi. Sebab dalam pendrive ni, dia ada serial number khas untuk kita mengaktifkan dongle yang saya pegang ni. Ibarat kan, kalau contohlah, kalau kita punya dongle ni kena curi pun, diorang pun tak boleh pakai juga. Sebab dia kena ambil sekali dengan pendrive baru boleh aktifkan dongle. Dia kena ambil dua-dua baru boleh pakai. Alright, bagi model Proton Gen 2, OBD port dia duduk dekat bahagian bawah sebelah kanan pedal minyak. Ni, kat sini. Okey, sekarang saya akan cucuk launch scanner. Kemudian, of course lah kita kena onkan ignition. Jangan start onkan ignition je. Okey, so dekat smartphone ni mestilah kita kena onkan dulu Bluetooth connection. Dan semestinya kita akan pairkan kepada dongle. Untuk kes ni saya dah pair. Okey, lepas kita dah pair and then kita akan buka application X431 Pro. Okey, apa yang bestnya dekat dalam ni Alif nak tunjukkan dekat korang semua. Okey, dalam ni macam-macam function anda boleh main dan pelbagai jenis kereta termasuklah Pro 2, Proton dan banyak lagi kereta mewah, contohnya Mercedes-Benz, BMW, Ferrari, Lamborghini, Porsche dan sebagainya yang Alif tahu. Yang Alif takkan main pakai kereta mewah macam tu. Dan untuk info anda, kalaulah anda beli kan launch ni buat pertama kali, anda akan dihadiahkan sekurang-kurangnya 2 jenama kereta. Tapi mestilah contoh kan, kalau saya ambil Proton dan Pro 2, lepas tu untuk next year ataupun masa akan datang Alif nak pakai untuk Nissan, Toyota dan Honda. Tahukah anda kalau anda nak unlock satu jenama kereta, harga dia RM500 untuk satu jenama kereta. Kalau anda nak unlock 5 jenis kereta, Toyota, Honda, Nissan, lepas tu apa lagi, Suzuki contohnya, setiap tu adalah RM500. Tapi untuk kes Alif ni, Alif dah pusing ikut pintu belakang tau. Yang mana faham-faham lah. Kalau, okey saya cakap je lah Alif dah hack siap-siap dia punya sistem dia ni. Alif dah buka semua. Tak payah bayar lah 500 tu. Dah sekali bayar je. Semua dah habiskan. Ada Proton, Pro 2, Honda, Nissan, Toyota, Maserati, Ferrari, Lamborghini. Macam-macam lah. Semua kereta dah buka. Hanya sekali bayar je. Untung kan? Okey, untuk launch X431 Pro ni, dia adalah support all system, full system. Bermaksud dia boleh scan untuk engine, gearbox, ABS, SRS, immobilizer dan BCM. Dan dia akan coverage untuk kereta Proton start dari 1990 sampailah 2017. Okey, saya akan tekan next. Dia tengah connect dengan Bluetooth. Okey, and then saya akan pilih pada bahagian atas. Okey, dekat sini. Dan anda boleh tengok pelbagai model jenis kereta Proton, termasuklah Proton Gen 2 ada. Lepas tu kita ada apa lagi? Untuk Proton Saga, untuk Saga FLX pun ada, untuk Suprema, macam-macam lah. Untuk Proton Wajah, semua ada.
So anda pilihlah mengikut model kereta anda. Alip akan pilih untuk model Proton Gen 2. So dekat sini kita ada ECM, TCM, ABS, SRS dan Immobilizer. Sekarang Alip akan tekan untuk ECM. Okay, so dekat dalam ni kita ada read fault code, read data stream, actuation test, special function. Okay, kita akan baca kod dan kod yang dihasilkan adalah P0501 dan P0341. So macam Alip cakap tadi masa kita start engine, lambang kepala pipe tu dia tak menyala, tapi bila kita check manual dia ada. So V signal not possible dia, apa masalah dia? Okey, jawapan dia macam ni. Ramai yang kena. Bila kita bawa kereta lebih 100 km sejam ataupun RPM lebih kepada 3000, lambang check engine light tu akan keluar. Bila kita off engine, tunggu 5 minit, lambang tu dia akan hilang. So masalah dia apa sebenarnya? Senang je. Anda kena tukar meter seketul. Masalah dia adalah dekat meter sana. InsyaAllah settle, selesai masalah tu. Okay, next kita akan baca data stream. Okay, so dekat data stream ni macam-macam yang anda boleh baca, dan saya akan pilih secara random. Dan dekat sini kita ada front oxygen volt. Okay, saya akan tekan dan kita cuba baca. Okay, dekat sini adalah kesemua data dan maklumat penting yang anda perlukan, dan anda juga boleh tengok melalui graf. Dekat sini dia punya graf, kita boleh pantau lebih senang lah dia punya maklumat apa yang kita perlukan. Contohnya bawah tu ada oxygen sensor status. Okay, next kita akan pergi ke actuation test. Saya akan tekan actuation test dekat bawah sini. Lepas tu saya akan pilih untuk kita senang study, iaitu fan 1. Okay, untuk situasi sekarang ni enjin saya masih belum mencapai suhu yang panas optimum, dan mestilah kipas radiator dia tak akan berfungsi, dia tak akan berpusing. Ni saya cuba gerakkan dengan tangan. Sekarang ni enjin dalam keadaan sejuk dan sekarang kita akan cuba control dia punya ECU dia. Saya akan tekan perform. Dekat bawah ni saya akan tekan perform, dan anda tengok kipas radiator dia terus berpusing. And then dekat sini kita pun boleh tekan exit. Bila saya tekan exit, kipas radiator dia akan stop dengan serta-merta. So inilah yang dinamakan actuation test. Untuk kita nak test sesuatu benda tu. Okay, so kita boleh tahu antara motor ataupun apa yang masalah. Melalui data stream juga kita boleh tahu sama ada oxygen sensor kita ni masih dalam keadaan yang baik ataupun dah rosak. Okay, sekarang kita akan test dia. Saya akan tunjukkan pada anda. Okay, oxygen sensor status adalah aktif dan dia ada bagi dia punya nilai bacaan dia, dan lagi senang kalau anda tengok melalui graf. Dekat bawah ni anda boleh tengok oxygen sensor saya, dia punya graf dia akan naik turun. So kalau anda dapat graf yang macam ni, kira oxygen sensor anda dalam keadaan yang baik. Dia naik turun tu dalam keadaan yang konsisten. Okay, kalau anda dapat lain macam dia mendata ke apa ke, itu oxygen sensor anda maybe dia dah gelong ke ataupun maybe dah rosak sepenuhnya. Okay, baik, sekarang kita akan explore transmission control unit. Okay, tunggu sekejap, dan sama je dia punya menu macam ECM tadi. Saya akan baca read data stream. Dekat sini saya akan pilih crank sensor. Kita bacalah apa yang kita nak baca. Input speed sensor. Apa lagi yang famous. Bawah ni ada okay, inhibitor switch. Okay, and then kita akan tekan okay, dan dia akan pamerkan sama juga macam ECM ke semua maklumat dan data yang anda perlukan. Dan dekat bawah ni kita ada inhibitor switch. P tu maksudnya kita punya gear dalam keadaan pada kedudukan P. Kalau anda dah letak N tetapi dia dah duduk dekat P, tu kiranya ada salah somewhere lah, sebab tu kita boleh baca. Okay, and then saya akan keluar. Kita akan tekan ABS, anti-lock braking system. Kita akan check. Okay, kita akan tunggu. Okay, error communicate. Saya dah tahulah sebab kereta saya memang tak ada ABS. So, saja je nak tunjuk. Okay, actually banyak lagi yang belum kita cover. Contohnya dari segi protokol, online version, offline version. Dan tahukah anda, kalau anda nak program kunci baru untuk kereta anda boleh pakai scanner yang ni lah.
dia boleh program kunci untuk kereta anda. Dan secara real quick saya akan tekan kepada Pro 2. Okey, communicate. Dan pelbagai jenis model Pro 2. Dan paling latest kat sini kita ada iaitu Azia dengan Beza. Okey, dan kalau anda seorang pengguna Myvi, kereta yang paling ramai orang pakai, tekanlah Myvi. Lepas tu anda pilih variation kereta anda. Tapi untuk kes ni saya dah tak boleh tekan lah sebab dongle-nya ada dekat kereta Proton. Okey, so saya tahu macam-macam lagi yang anda nak tanya pada saya, dan saya, kalau boleh anda komen dekat ruangan komen dekat bawah ni, saya akan cuba untuk balas ke semua komen-komen anda. Cara nak off benda ni senang je. Anda tekan end session, kemudian anda tekan OK. Lepas tu anda tutup lah telefonnya. Lepas tu dongle dekat kereta tu anda cabut je. Matikan enjin dulu baru cabut. Dah selesai. Alright. Bahasa ringkasnya, onboard diagnostic OBD ni dia hanya untuk scan, dan kita boleh main macam-macam function dekat dalam ECU dia. Okey, kalaulah lampu check engine light kereta anda naik tu kan, lepas tu anda post pergi tanya kat kawan, kenapa ni kereta aku rosak apa-apa-apa. So dia orang kata, ini sensor ni kena tukar, sensor tu kena tukar. Saya cakap dekat anda, jangan bazir duit untuk tukar benda yang tak pasti. Sebaiknya anda pergi dekat bengkel, scan dulu yang macam saya cakap, barulah kita boleh tahu, oh ini sensor oksigen masalah, ini map sensor masalah, ini crank sensor masalah, barulah kita tukar. Jangan main teka-teki. Kalau anda main teka-teki, duit beratus-ratus habis, kereta pun rosak, tak settle juga masalah, satu pembaziran lah. Okey, lepas tu anda jangan salah faham alat OBD ni dia bukan untuk remap, setting bagi laju ke, alat jimat minyak ke, apa semua. Ni bukan, tu semua karut. Okey. Okey, and then kita cakap dari segi OBD murah ni pula, bagi saya baik jangan beli. Sebab dia hanya sekadar code reader, dia tak ada support kepada mana-mana function. Yalah, mungkin orang kata RM15, 90 sen, okey lah tu. Saya cakap kalau boleh jangan belilah. Sebab apa? Kadang-kadang fault code yang dia bagi tu kan memang tak tepat. Kalau anda nak cuba brand lain kan, harga pun anggaran dalam 1000 macam ni. Banyak lagi brand bagus selain daripada launch. Contohnya X-Tool, Ansel X5, X6, V-Packer, VDM2. Ada yang boleh connect dengan telefon. Okay, ada yang kena pakai window. Window tu maksud saya dia perlukan laptop lah. Yang pakai laptop ni biasanya murah sikit berbanding dengan yang boleh connect dengan phone, Android tablet macam ni. Macam-macam lagi lah. So sampai sini sajalah video kita. Kalau anda ada soalan, komen je dekat bawah. Nanti saya akan cuba untuk jawab. Sekiranya video ni membantu macam biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa lagi.